Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. فقال الله تعالى قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراط المستقيم واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والأمراض والفحشاء والمنكر والطاعون والفتنة اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Al-Mukarram wal-Muhtaram, Ashabul Fadilah, Tuan Imam, pegawai-pegawai syarah, pengurusi dan seluruh jawatan kuasa madrasah, kepimpinan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, tamu-tamunya marilah sama-sama kita menzahirkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di atas nikmat limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala mengizinkan pertemuan kita pada pagi ini dan dapat sama-sama kita menyambung siri perkongsian ilmu kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita kongsi, terutamanya dalam perkongsian ilmu tentang hadis, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita. Walaupun hadis ini duduknya pada kedudukan yang kedua selepas daripada Al-Quran, tetapi pengetahuan yang sebenar tentang hadis sangat penting. Syukurnya kita pada Allah Subhanahu wa taala, hari ini hadis-hadis ini telah dibukukan dan disahihkan, telah mendapat pengesahan sahih daripada periwayatan-periwayatan alim ulama, dan kita hari ini tidak keliru nak menentukan kedudukan hadis-hadis itu. Syukur pada Allah Ta'ala, ini nikmat kita. Kalau tidak, walaupun begitu, masih lagi berlega-lega hadis-hadis palsu dalam kalangan masyarakat. Masih lagi berlaku banyak hadis-hadis yang duduk pada kedudukan keliru dan mengelirukan masyarakat. Walaupun adanya kitab-kitab hari ini, ilmu-ilmu hadis telah dibukukan, tetapi masih lagi berlega-lega hadis-hadis palsu dalam kalangan masyarakat. Kalau suka, saya kongsi dengan tuan-tuan beberapa cerita-cerita hadis-hadis palsu yang duduk dalam masyarakat, yang biasa kita dengar. Antaranya, bila masuk Ramadan, cerita pasal kelebihan sembahyang tarawih. Malam pertama begitu, malam kedua begini, malam ketiga begini. Maka ini cerita-cerita palsu. Bila mana dilihat dan dikaji serta disemak oleh alim ulama, tak jumpa sumber ataupun periwayatan kepada hadis ini. Kemudian pernah dengar tak cerita Sa'labah? Cerita Sa'labah, cerita tentang seorang sahabat yang bernama Sa'labah yang miskin sampai berkongsi kain. Kemudian didoakan oleh Nabi menjadi kaya dan akhirnya jadi miskin semula. Cerita ni biasa kita dengar, malah ada orang mari cerita dengan kita. Bila mana kita tengok ulama-ulama kaji, tak jumpa hadis cerita Sa'labah ni. Maknanya cerita ini tergolong dalam kumpulan hadis-hadis palsu. Begitu juga tentang cerita Al-Qamah. Pernah dengar cerita Al-Qamah, tuan-tuan? Ini cerita wajib yang saya ingat sekali seumur hidup mesti pernah dengar juga cerita Al-Qamah, yang katanya tak boleh mengucap di hujung usianya kerana kecil hati mak dia kepada dia. Ini biasa kita dengar cerita ni, sampai kata Nabi nak bakar dia. Nabi kata, hidup kalau Nabi aku nak bakar Al-Qamah ni kalau mak dia tak maafkan dia. Cerita ni diceritakan bergenerasi kepada kita. Dan bila mana ulama-ulama tengok dalam kitab-kitab hadis, nak cari sumber kepada cerita ini, periwayatan kepada cerita ini, maka tak jumpa. Tapi cerita ini mendapat tempat dalam kalangan masyarakat kita. Berbeza tentang cerita
Juraij, yang juga ada kecil hati mak dia. Pernah dengar kan Juraij ni? Satu orang ahli ibadat yang beruzlah dalam sebuah tempat dia beribadat sampai mak dia kecil hati. Bila mak dia datang tengok dia semayang, bila mak dia datang tengok dia semayang, bila mak dia datang tengok dia semayang, sehinggalah satu hari tercetus dalam hati mak dia, kamu ni takkan mati selagi mana tidak ditimpa fitnah. Itu cerita. Dan akhirnya Juraij ni ditimpa fitnah. Ditimpa fitnah dengan doa mak dia. Ini hadis betul, ada sumber. Jadi ada cerita-cerita ataupun periwayatan-periwayatan hadis yang bermain dalam masyarakat ini bersumber kepada hadis-hadis palsu. Sebab apa tuan-tuan? Ada hadis-hadis palsu ni nak bagi sedap lah. Nak bagi sedap cerita. Orang bercerita kalau hadis palsu ni kan buat sedap. Dia Ajinomoto lah. Dia macam kita makan makanan. Ajinomoto tu yang buat sedap. Tapi kena tahu selalunya yang sedap disebabkan Ajinomoto ataupun hadis-hadis palsu ni bila buat sedap dia jadi problem lepas tu, jadi sakit. Orang yang makan Ajinomoto kalau ikut periwayatan orang lah, saya pun tak tahu. Sebab saya pun tak makan, orang kata sampai botak kepala. Tak tahu betul-betul. Tengok ada juga yang botak tak makan Ajinomoto pun. Allahu'alam, itu betul tak betul tak tahu lah. Tapi ujung dia ada penyakit. Bila mana ambil MSG itu dalam kuantiti yang tidak sepatutnya, ujung penyakit. Begitu juga dalam hadis-hadis palsu. Bila ambil buat sedap cerita, bagi orang syok dengar, ujung dia jadi tak baik kepada orang. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita baca kita hadis-hadis ni, ada beberapa sahabat kita jarang dengar dia riwayat hadis. Antaranya Az-Zubair bin Al-Awwam. Pernah dengar tak nama Zubair bin Awwam ni? Siapa Zubair bin Awwam ni tuan-tuan? Dia top 10 orang yang Nabi jamin syurga. Az-Zubair bin Awwam ni. Nama dia Az-Zubair bin Al-Awwam bin Khuwailid. Dia ni dengan Nabi siapa? Mak kepada Zubair bin Awwam. Al-Awwam ni dia berkahwin dengan Safiyah binti Abdul Muttalib. Siapa Safiyah binti Abdul Muttalib ni? Adik-beradik dengan pak Nabi, Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi Zubair bin Awwam ni dia sepupu Nabi. Tok dia Khuwailid. Khuwailid ni siapa? Bapa kepada bapa mentua Nabi lah kira-kira. Khadijah tu binti Khuwailid tu bapa mentua Nabi. Ikut mana pun dia ni dekat dengan Nabi, ikut mana pun. Pusing-pusing ikut belah mak dia, sepupu Nabi, ikut belah bapa dia, saudara Khadijah. Dia anak saudara Khadijah. Bila anak saudara Khadijah, anak saudara Nabi. Zubair bin Awwam ni pula, dia berkahwin dengan anak Sayyidina Abu Bakar yang bernama Asma binti Abu Bakar. Ikut mana pun dia dekat dengan Nabi, pusing-pusing pun. Ni anak dia Abdullah bin Az-Zubair yang merupakan anak angkat Nabi SAW. Dia ni satu hari anak dia Abdullah bin Zubair, kalau kita baca hadis biasa jumpa nama Abdullah bin Zubair. Anak dia tanya bapak dia kata, ayah ni kalau tengok-tengok dekat dengan Nabi, tapi kenapa aku tak biasa dengar ayah meriwayatkan hadis, tak biasa dengar. Kita pun kalau baca kitab hadis tak biasa dengar nama Abdullah bin Zubair, nama Az-Zubair bin Al-Awwam meriwayatkan hadis Nabi. Kata dia apa? Aku ni kalau kau tengok memang aku dekat dengan Nabi, sampai orang tahu bagaimana tak bergenggangnya aku ni dengan Rasulullah SAW. Aku biasa dengar Nabi sebut perkataan, aku biasa dengar. Tapi dia kata yang paling aku ingat dalam kepala otak aku apa? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mengada-ngadakan sesuatu yang mengatakan Nabi kata, sedangkan Nabi tak kata, dia ada tempat dalam api neraka. Aku lebih ingat yang tu, sampai aku tak mau sebut sesuatu walaupun aku tahu, takut-takut ada sedikit perbezaan makna di antara apa yang Nabi sebut dengan apa yang aku sebut. Sampai begitu. Begitu juga seorang lagi sahabat besar Nabi yang bernama Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Tak ada orang kat sini tak kenal siapa Sayyidina Uthman. Banyak tak hadis Sayyidina Uthman riwayat? Tak banyak. Sedangkan Sayyidina Uthman tu dengan Nabi siapa? Nantu Nabi.
Menantu Nabi. Bukan seorang, dua orang. Dua orang anak Nabi tu Nabi kahwin dengan dia. Sampai Nabi kata apa? Kalau aku ada anak perempuan yang lebih ramai, akan aku nikahkan dengan Osman ni satu persatu. Tuan-tuan ada menantu tuan-tuan kahwin dua anak? Kita ada? Tak ada. Kita pun tak biasa kahwin. Pak mentua kita pun tak bagi sampai dua orang anak dia ke kita. Dia bagi seorang pun dia kata dah semput aku tengok. Dia bagi seorang cukup lah, tak bagi dua. Tapi baiknya Osman ni, hebatnya Osman ni, dua orang anak Nabi bagi ke dia. Bila orang tanya, Sayyidina Osman ni hebat banget, cukup hebat. Pada hari kewafatan, hari Sayyidina Osman dibunuh. Sayyidina Osman ni khalifah, Perdana Menteri. Dan dia wafat dibunuh oleh pemberontak. Pada hari dia dibunuh, dia pakai seluar. Selalunya dia pakai kain. Pakai kain, style orang Arab pakai kain. Tapi pada hari dia dibunuh, dia pakai seluar. Sampai isteri dia tanya dia, hari ni awak apa pakai kain? Hari ni kenapa abang pakai seluar? Dia kata apa? Keliling rumah kita ni dikepung oleh pemberontak. Aku takut kalau pemberontak ni masuk, aku bergelut dengan dia. Tengah-tengah bergelut, aku pakai kain, terbuka aurat aku. Aku tak nak dia orang tengok aurat aku. Kerana itu hari ni aku pakai seluar. Oh, sampai begitu tuan-tuan, Sayyidina Osman jaganya aurat dia. Bila orang tanya Sayyidina Osman dekat dengan Nabi, sahabat Nabi, top 10 juga. Ni lagi lah top 4 yang Nabi jamin suka. Tapi bila orang tanya dia, kenapa dia tak riwayat hadis banyak? Kenapa kamu ni satu orang yang dekat dengan Nabi tak riwayat hadis yang banyak? Dia kata apa? Aku dapati aku ni bukan orang yang duduk dalam kategori orang yang kuat ingatan. Aku takut apa yang aku sampaikan itu tidak sama maknanya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Tapi demi Allah, kata dia, yang aku ingat, yang aku pasti, yang aku yakin Nabi pernah sebut, man kadzaba alayya muta'ammidan maq'adahu minan nar, kata dia. Siapa yang mengadakan sesuatu, dia kata Nabi kata, sedangkan Nabi tak kata, tempatkan Nabi kata. Yang itu diingat, kata dia. Yang lain ni dia takut nak cakap, takut tak sama, sebab dia kata dia ni bukan orang yang kuat ingatan. Seorang sahabat yang bernama Husain bin Al-Waqqas, adik-beradik kepada Sa'ad bin Al-Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas punya adik-beradik. Apa kata dia? Orang yang paling kuat ingatan yang pernah dia jumpa adalah Uthman bin Affan. Dia orang bisnes, takkan lupa pula. Tapi tak berani, takut berbeza. Ni kita mukadimah lah sebagai bagaimana sahabat ini menjaganya ilmu-ilmu tentang hadis, menjaganya kedudukan mereka dengan Nabi SAW. Jadi kita pun kena begitu juga. Adanya ilmu-ilmu hari ini syukur, sebab dah sahih dah. Kita tak pening kepala nak cari perawinya siapa, tak pening kepala nak cari kitab apa, semua dah ada. Cuma bila dah ada begini, nak tengok amal tidak, itu je. Itu yang jadi masalah kan. Ada nombor berapa kita ni? 18. Ni pun banyak riwayat juga ni. Yang mana satu sahih, yang mana palsu? 14. 14. Dia kena tengok jumhur kata 14. Saya pun tak cantik, tuan-tuan, banyak sangat tanda. Saya tak boleh ikut tanda saya ni. Tanda saya ni banyak sangat tanda ni, entah yang mana satu. Hadis 14, dia kita ambil kalau semayang pun dia ambil yang pasti. 14, 17, 14 pasti. 17 tak pasti. Ambil 14 yang belakang sikit. Dia semayang tak, 3-4 kena ambil 3. Ancaman menyembunyikan ilmu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man su'ila an ilmin 'alimahu thumma katamahu uljima yaumal qiyamah bilijamin min nar. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Muka surat 14, hadis nombor berapa? Hadis 17. Saya ingat.
Surah 14 hadis 17. Patut rasa macam nak baca je tu. Tak baca salah riwayat juga lagi. Tak maaf lah tuan-tuan. Hadis 17. Masuk bab baru. Wah, senang masuk bab baru. Beramal dan berjemaah. Cara melaksanakan agama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna ad-dina yusrun wa lam yushadda ad-din wa lam yushadda ad-din ahadun illa ghalaba fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwa war rawhati wa shay'in min ad-dulja. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya agama itu adalah mudah. Tiada seorang pun yang berlebih-lebihan dalam agama melainkan ia dikalahkan. Perbetulkanlah, dekatkanlah dan bergembiralah. Bantulah diri kamu sendiri dengan beramal pada waktu selepas subuh, selepas gelincir matahari dan sebahagian malam. Keterangan, berlebih-lebihan orang yang memberat-beratkan diri pada amalan agama dan bersikap keras, dia akan lemah dan menghentikan amalannya. Perbetulkanlah, melakukan dengan cara yang betul tanpa memberat-beratkan dan mencuaikan. Ahli bahasa mengatakan artinya ialah bersederhana dalam amalan. Dekatkanlah, sekiranya tidak terdaya beramal dengan cara yang paling sempurna, maka lakukanlah sekadar menghampirinya. Bergembira dengan ganjaran daripada amalan yang berterusan walaupun sedikit sahaja yang dilakukan. Ini bererti tidak berkurangan ganjaran amalan yang tidak berupaya untuk beramal dengan cara yang paling sempurna, sekiranya ia tidak sengajakan. Dan bantulah diri, iaitu memudahkan diri mengamalkan ibadat secara berterusan dengan melakukannya di waktu-waktu yang sesuai. Hadis ini cerita tentang bagaimana kita nak melaksanakan ataupun nak beragama dengan agama Islam. Kata Nabi apa? Ad-dina yusrun. Agama ni bukanlah satu benda yang berat pada manusia, bukanlah benda yang nak membebankan manusia. Agama ni mudah, kata Nabi. Yusran, mudah. Setiap manusia dijadikan oleh Allah itu dia ada fitrah. Fitrah ni apa tuan-tuan? Sifat semula jadi. Sifat semula jadi. Dia ada sifat semula jadi. Dia tak payah benda tu, tak payah dipupuk. Dia ada sifat semula jadi. Setiap orang. Apa sifat semula jadi kita? Bila perut lapar, memang nak makan. Tak payah tanya lah yang tu. Nampak perut lapar nak apa ya? Tanya kita perut lapar nak apa? Kita boleh angin juga, perut lapar tak payah tanya, memang nak makan. Bila kita terasa nak kencing, secara sendiri, ada tak satu orang mak ajar anak kencing? Lain-lain ajar kencing? Tak ada. Secara sendiri dia kencing. Itu fitrah. Dijadikan seorang lelaki itu berkehendak kepada yang berbeza jantina. Orang lelaki pandang orang perempuan dia suka. Itu ghalib, itu fitrah. Orang perempuan pandang orang lelaki dia suka. Itu ghalib, itu fitrah. Dia bila keras benda tu dia jadi pening. Orang lelaki pandang lelaki suka, dia jadi penyakit. Orang perempuan pandang orang perempuan dia suka, ataupun dia tak suka pandang orang lelaki, itu jadi penyakit. Itu ghalib. Kita suka pada benda-benda yang cantik. Suka benda-benda yang cantik. Sebab dia sebut Allah itu indah dan suka kepada keindahan. Makna bila kita tengok benda yang indah, benda yang cantik, kita suka, itu ghalib. Tapi kalau suka pada benda-benda yang buruk, itu ada wayah syak. Itu tak betul. Saya tak suka yang baru-baru apa ni, yang lawa-lawa. Saya suka yang tak elok-tak elok. Itu problem dia tu. Maka ghalib di antara fitrah kita adalah minat ataupun nak kepada agama panduan. Ini fitrah. Sebab itu ada di kumpulan-kumpulan di atas dunia yang kita sebut etis. Tak minat agama. Orang ini sebenarnya dia keras kepada fitrah dia. Jauh dia sudut hati dia, dia cari Tuhan. Jauh dia sudut hati dia. Tapi pasal ego dia, pasal sombong dia, dia tolak benda tu. Sama juga macam dalam sirah Nabi SAW. Pernah dengar tak nama Abu Jahal? Biasa dengar? Biasa dengar.
Siapa nama Abu Jahal? Nama dia yang sebenar Amru bin Hisham. Orang Mekah panggil dia Abul Hakam. Apa maksud bapak? Apa maksud Abul Hakam? Bapak cerdik. Orang Mekah panggil Abu Jahal itu bapak cerdik. Tapi Nabi marah pada dia pasal jahat dia, maka panggil dia Abu Jahal. Berbeza dengan panggilan orang Mekah kepada dia. Walaupun tengok dia antara orang yang paling kuat menentang Nabi, tapi tetap kena tahu, dalam sirah menceritakan dia di antara orang yang suka mendengar Al-Quran. Jangan main-main. Jadi kalau kita ni ada yang tak suka dengar Quran lagi, tengok pada pilihan kan? Sungguh pun Abu Jahal tu begitu, tapi dia di antara orang yang suka mendengar bacaan Al-Quran. Abu Jahal sebenarnya dia tahu Quran tu betul, tapi dia keras kepada fitrah dia. Sebab itu akhirnya apa saja yang dibuat oleh Abu Jahal dan kumpulan-kumpulannya tetap tak berjaya, dan dia akhirnya mendapat hati yang sakit sebab dia keras. Agama ni benda yang mudah. Kemudian Nabi kata apa? Tiada seorang pun yang berlebihan dalam agama melainkan ia dikalahkan. Agama ni jangan buat lebih-lebih, melainkan dia ada border dia. Sebagai contoh, bila kita puasa, dia ada limit. Pukul masuk maghrib, kena buka. Kena buka. Kok soleh macam mana pun, serban 4 inci pun, maghrib dia tetap buka. Tak boleh. Saya tak mahu. Saya memang jenis, biarlah dapat pahala lebih sikit. Siapa yang kata puasa banyak, pahala lebih? Puasa lama, pahala lebih? Tak ada. Kata Nabi apa? Tidak ada orang yang berlebihan dalam agama melainkan dia dikalahkan. Kalau hari ni dia pulun buat sekali banyak, dia tahu kelebihan ni baca selawat 4,000 kali, dapat begini punya fadilat. Oh, dia pun pulun satu hari 4,000 kali. Tapi orang yang buat berlebihan ini selalunya dia akan terhenti di tengah jalan. Betul? Berhenti. Sebab itu Islam ajar kita buat ibadat, biar sikit tapi konsisten. Biar sikit. Kita tahu fadilat sembahyang duha. Boleh 2, boleh 4, boleh 6, boleh 8. Ada riwayat kata 12. Oh, kita pun dengar hari ni aku nak buat 12 ha. Bagus, silakan. Tapi jangan buat 12, hari ni 12 hari tak buat. Dia tak betul macam itu. Dia masalah dia, orang buat banyak, dia berhenti pun lama. Macam orang baca Quran bulan Ramadan lah. Bagus tak awak nak khatam Quran bulan Ramadan? Bagus, teruskan. Tapi jangan masuk, dia baca Quran tiap-tiap hari bulan Ramadan baca Quran. Tiap-tiap hari, 2 juzuk satu hari, 1 juzuk hari-hari. Kalau tak ada satu hari yang dia tidak membaca Quran dalam bulan Ramadan, dia jadi pelik kalau tanya orang, tak baca Quran ke ni? Bulan Ramadan ni. Jadi pelik dia. Bagus, tapi jangan satu Syawal dia pelik pula dengan orang baca Quran satu Syawal. Ini masalah kita sekarang. Masyarakat kita bila buat ibadat bergantung kepada waktu-waktunya. Bila awal Ramadan, bagus. Oh, penuh. Bila akhir Ramadan, penuh kat rumah. Itu masalah dia. Bila baca Quran, awal-awal hebat. Bila keluar pada bulan Ramadan, amalan itu sudah mula terhenti. Jumpa Quran balik bila? Tahun depan. Ini yang tak tahan. Jadi ini yang Nabi sebut. Kemudian Nabi kata apa? Perbetulkanlah, dekatkanlah, dan bergembiralah. Lakukan ibadat itu dengan cara yang paling sempurna. Nak sempurna ibadat mesti dengan ilmu. Tuan-tuan punya kuliah pengajian cukup banyak di surau, di madrasah ini. Sepatutnya kecetakan ilmu itu dapat diatasi dengan adanya tutor guru yang jauh lebih hebat yang ada sekarang ni. Adanya belajar ilmu dengan ustaz ni. Yang hebat-hebat ramai. Saya tengok yang dalam jadual tuan-tuan tu hebat-hebat semua. Guru-guru muslim ni hebat-hebat. Jadi kita kata apa tujuannya kita belajar ilmu? Untuk perbetulkan amal ibadat kita. Maka perbetulkan amal ibadat dengan ilmu yang kita ada. Tak guna belajar ilmu banyak-banyak, tapi ibadat kita tetap serupa macam tu juga. Kemudian kata Nabi apa? Dekatkanlah. Apa makna dekatkanlah ini? Beramallah dengan cara yang paling sempurna sebagaimana cara Nabi SAW. Kalau boleh. Kalau tak boleh buat macam Nabi, kurang sikit pada Nabi, okey lagi. Kalau tak boleh, sehebat Nabi SAW sembahyang sampai dalam riwayat sebut sampai bengkak-bengkak kaki, bunyi lamanya Nabi diri.
Kita mungkin tak sekuat Nabi. Kita mungkin tak sekuat Nabi. Jadi tak boleh takkan sampai tak buat langsung. Mesti ada juga buat, walaupun tidak boleh buat sebanyak mana Nabi SAW buat. Kemudian bergembiralah bagi orang yang buat amal ibadat secara konsisten. Dia mencantikkan ibadat dia, sentiasa cari ilmu untuk mengelokkan ibadat dia, kemudian memperbetulkan ibadat dia. Orang begini kata Nabi apa? Abshiru, gembiralah dia. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala suka melihat orang yang berterusan buat ibadat. Allah Ta'ala suka. Kemudian kata Nabi apa? Bantulah diri kamu sendiri beramal pada waktu subuh, pada waktu selepas subuh, selepas gelincir matahari dan sebahagian malam. Apa maknanya tuan-tuan? Carilah waktu yang sesuai untuk kita beribadat. Ini 3 waktu ni yang disebut oleh Nabi ini. Ada fadilat-fadilatnya tertentu. Beribadat selepas subuh, ada fadilat-fadilatnya. Sebab itu orang tua tak bagi kita tidur lepas subuh, walaupun tidur yang paling sedap adalah selepas subuh. Bila waktu tidur yang paling sedap selepas subuh ni tuan-tuan? Bulan Ramadan lah. Oh sedap tu, perut kenyang, sejuk pula, memang sedap tidur. Sedangkan itu di antara waktu yang ada kelebihannya kita beribadat, sebagaimana diperbuat oleh Nabi SAW pada waktu sebahagian malam. Waktu di mana Allah Ta'ala melapangkan, istilahnya melapangkan tangannya, melapangkan rahmatnya pada waktu malam, untuk memberi perkenan kepada siapa yang minta Allah Ta'ala perkenankan hajatnya. Itu waktu-waktu. Maka pilih waktu-waktu ini. Jadi agama ni jangan dibebankan kita. Susahlah menganut agama Islam ni, nak bayar zakat, nak bayar itu. Sebahagian besar daripada kehidupan kita yang kita ada pada hari ini, nikmatnya adalah kerana kita beragama Islam. Itu jangan lupa. Setakat nak keluar RM1, RM2, setakat nak keluar 100, 200 dalam setahun sekali. Paling tinggi pun kita bayar zakat lah tuan-tuan. Paling tinggi pun bila? Mungkin tuan-tuan ada sini orang yang berduit, mungkin kena bayar tiap-tiap bulan, mungkin ada. Tapi ada juga orang yang tak bayar tiap-tiap bulan. Paling tinggi pun bayar zakat bila? Paling tinggi zakat fitrah pun paling tinggi. Itu pun tukang kutip zakat tanya, beras basmati ke beras biasa? Beras biasa kata dia. Laju jawab lah. Padahal bila balik cek beras basmati tak laku. Beras basmati RM15. Beras biasa RM7 je. Biar mengaku beras biasa. Nak masuk Ramadan, bini dia tengok, bang, lain beras bulan ni. Bulan ni kena beli beras lain, kata dia. Masa bulan ni dia bayar zakat. Sampai begitu punya kedekutnya kita tuan-tuan. Yalah, bukan selalu bayar. Masuk hadis yang berikutnya, hadis ke-18. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yasiru wa la tu'assiru wasakkinu wa la tunaffiru. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Siapa Anas bin Malik ni tuan-tuan? Mungkin saya pernah cerita dengan tuan-tuan. Anas bin Malik ni dia khadam ataupun khidmat kepada Nabi SAW. Baik itu kita biasa baca hadis Anas bin Malik, Anas bin Malik. Dia ni khidmat kepada Nabi. Dekat dengan Nabi tuan-tuan, cukup dekat dengan Nabi. Dia berkhidmat kepada Nabi, tuan-tuan tahu berapa lama? 10 tahun. 10 tahun dia berkhidmat dengan Nabi. Dan dia ni cukup rapat dengan Nabi SAW. Baik itu seronok kadang-kadang kita baca hadis ni nak tahu juga siapa riwayat hadis. Sehingga dalam satu riwayat sebut apa tuan-tuan? Nabi bila mana sebelum zuhur menjadi kebiasaan Nabi, boleh katakan hampir hari-hari, Nabi akan transit di rumah Anas bin Malik dengan mak dia. Anas bin Malik ni duduk dengan mak dia. Nabi sebelum pergi masjid sebelum zuhur, Nabi akan pergi transit di rumah Anas bin Malik ni. Dalam riwayat sebut Nabi akan berbaring dan berehat di rumah. Dalam satu riwayat kata Nabi akan mengambil qailulah itu di rumah Anas bin Malik. Sehingga kenapa? Hebat tuan-tuan, Nabi sayang betul kat dia ni. Kalau Nabi boleh serapat itu, boleh pergi tidur rumah orang tu tuan-tuan, ini satu nikmat kepada orang mempunyai rumah. Sampai dia kata apa? Bila mana Nabi bangun daripada tidur, Nabi pergi ke masjid, mak kepada Anas bin Malik ni apa? Ambil satu helai kain, pergi lap tempat Nabi baring tadi. Kerana ada tempat Nabi baring itu ada kesan lebihan penuh Nabi SAW.
Dan disimpan kain yang dilap penuh Nabi SAW itu. Bau wanginya itu sampai Nabi dah wafat lama pun masih lagi berbau wangi pada kain itu. Apa nak cerita tuan-tuan? Anas bin Malik ni punya dekat dengan Nabi. Nabi masuk je masjid, apa dia buat? Dia akan ambil kasut Nabi, dia akan balik simpan. Dia akan simpan. Kerja dia. Bila mana siap semayang Nabi nak keluar, dia akan pakaikan kasut kepada Nabi SAW. Hebat tak orang ni tuan-tuan? Oh, Masya Allah. Hebat Anas bin Malik ni. Kata Nabi SAW apa? Permudahkanlah, jangan susahkan. Tenangkanlah dan janganlah melakukan sesuatu yang menyebabkan orang menjauhkan diri daripada kamu. Disebut lafaz-lafaz ini dengan lafaz-lafaz yang berlawanan dengannya kerana kadang-kadang seseorang itu mempermudahkan hanya pada suatu ketika, manakala pada waktu lain ia sering melakukan perkara-perkara yang menyusahkan orang lain. Apabila disebut jangan menyusahkan, maka tertegahlah segala jenis perbuatan yang menyusahkan. Demikianlah juga pada hal lafaz tenangkanlah dengan lafaz-lafaz yang berlawanan dengannya. Hadis ini menggesa agar berlemah lembut dan bersefahaman kerana kebanyakan kemaslahatan terhasil dengan cara persetujuan dan persefahaman. Maka wujud perselisihan, maka hilanglah kemaslahatan. Apa maknanya hadis ini tuan-tuan? Dalam bab agama, permudahkan, jangan susahkan. Agama ni jangan disusah-susahkan. Jangan disusah-susahkan. Ada SOP, maka SOP itu perlu kita patuhi. Jangan lawan SOP. Kita tak apa benda ni sampai mesyuarat nak bincang. Boleh tak kita nak buat SOP sendiri? Kita orang taman dah setuju tak mau ikut SOP ni, kita nak buat sendiri. Kita rasa kita bagus. Yang ni degil semua ni. Orang dah kata pakai mask, tak mau pakai. Orang SOP telah diberikan begini punya SOP. Jaim dah keluarkan. Maka telah diamalkan oleh jawatan kuasa. Tiba-tiba kita kata, ni apa ni, semua benda nak ikut. Ini semua agenda Yahudi. Ujungnya Yahudi juga salah. Dia punya negeri dia Yahudi salah. Kadang-kadang kita pelik tuan-tuan. Memanglah, apa yang tuan-tuan nak gaduh sangat? Ini agenda Yahudi, ini agenda Yahudi. Memang Yahudi memang jahat. Yahudi memang jahat. Memang dia, agenda dia untuk merosakkan Islam tu dah lama ada. Cuma soal dia, apa tuan-tuan? Apa agenda kita asyik sibuk agenda Yahudi ni? Agenda kita apa? Agenda kita sendiri pun tak ada agenda untuk agama kita. Maka, dalam keadaan agama, jangan disusahkan kepada agama itu. Kemudian kata Nabi apa? Tenangkanlah dan janganlah melakukan sesuatu yang menyebabkan orang menjauhkan diri daripada kamu. Jangan bergaduh dalam bab agama. Dalam bab agama, malu kita orang Islam. Saya minta maaf, saya tak mengulang. Hari ini fitnah berlaku dalam jumlah yang cukup banyak lah. Fitnah kepada keadaan semasa hari dengan suasana Covid ini, fitnah kepada masjidnya, fitnah kepada orang-orang alimnya. Mutakhir ni pula ulama-ulama kena fitnah dengan video-video tak senonoh dan sebagainya. Ini yang berlaku. Maka apa benda yang kita nak buat? Kalau kita tak tahu kebenaran ataupun pengesahan yang sebenar, lebih baik kita diam. Lebih baik diam. Jangan ulah-ulah benda-benda yang kita tak tahu. Kenapa? Persefahaman itu akan menghilangkan kemudaratan kepada agama. Tuan-tuan, agama ni dalam bab apa pun dia akan menyenangkan kita. Sebagai contoh, orang yang berpuasa, walaupun difardukan, diwajibkan seseorang itu berpuasa pada bulan Ramadan, tapi ada pengecualian tak? Ada, jangan cakap tak ada. Ada pengecualian. Apa pengecualian yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran? Wa in kuntum maridan, bila mana orang itu sakit, tak boleh puasa. Sakit yang tak boleh puasa lah, jangan sakit. Kenapa tak puasa lagi? Kaki sepit pintu, tak ada kena-mena ke puasa? Tak puasa juga. Itu tak boleh lah. Tapi kalau sakit yang perlu pada makan ubat, yang perlu rawatan, maka perlu dia, tak puasa tak apa. Wa in kuntum wa in kuntum maridan aw ala safarin, ataupun dia pergi musafir dalam jumlah yang jauh. Dia pergi musafir jauh. Dan dalam permusafiran itu dia memerlukan tenaga yang banyak. Maka apa? Tak ada masalah, tak puasa. Begitu juga dalam bab sembahyang. Tak boleh berdiri, maka
Duduk, tak boleh duduk maka baring. Tak boleh baring maka, kalau baring pun tak boleh sembahyang lagi maka kelip-kelip mata, gerak anak mata dulu. Tapi kalau anak mata tak boleh gerak, apa yang kita kata kita sembahyang kan dia? Mata tak boleh gerak dah. Sembahyang kan dia je lah. Sampai dia kata kalau gerak mata tak boleh, hati dia beritahu dia pergi bisik pada orang-orang yang masih lagi hidup, tapi mata tak boleh buka dah, bisik pada dia sembahyang. Ingatkan dia sembahyang. Mudah-mudahan hati dia sembahyang. Tapi kalau tak ada harapan dah, hati pun tak boleh gerak dah. Biasanya kalau hati pun tak ada fungsi ni tuan-tuan, dia punya gerak yang berjalan tu pun dah rata je. Dah rata je. Bila dia gerak tu dah rata je, maka selalunya itu saja diberi pengecualian. Orang ni tak sembahyang. Nak cerita apa? Walaupun ibadat itu fardu, walaupun ibadat itu dituntut, tetapi apa? Ada pengecualian-pengecualian yang diberikan. Dalam bab ambil air sembahyang pun, ini kita cerita tadi, jangan susahkan dalam agama. Dalam bab ambil air sembahyang, tak boleh berwuduk menggunakan air, maka tayamum. Tayamum. Tapi kalau dia rasa ada satu kaedah lagi, dia tak mau tayamum. Contoh, tangan dia kena simin tangan daripada tangan ni sampai ke lengan. Boleh tak dia ambil air sembahyang menggunakan air? Boleh. Tapi di mana anggota yang boleh kena, cukup lah. Contoh, kita masuk hospital lah, masuk buat, dia masukkan kita beranula. Tuan-tuan tahu beranula apa? Beranula ni yang cucuk jarum kan masuk air, dipanggil beranula. Saya kalau masuk hospital, benda tu yang paling saya takut sekali. Oh, itu azab betul tuan-tuan. Masuk benda tu, sebab jarum dia besar. Mula-mula tu, tapi lepas tu dia tinggalkan tiupnya. Masuk tu, doktor akan pesan apa? Dia akan cakap apa? Dia kata, "Cik, pakcik, ni tak boleh basah." Betul tak? Ya, ni tak boleh basah. Kalau basah takut ada infection, dia kena kuman. Walaupun begitu, kita mesti sembahyang. Syarat sah kepada sembahyang mesti berwuduk. Takkanlah pakai beranula sikit ni pun Islam. Pakcik nak apa? Ambil cari debu je. Dia nak cari debu mana? Kat wak dia tak sikit debu. Jadi kita ambil wuduk macam biasa, cuma tempat yang tak boleh kena air tadi, maka jangan kenakan air. Lalu kan ni anggota yang boleh kena air lagi. Islam sampai begitu punya kaedah. Sampai begitu punya. Al-masyaqqatu tajlibu taysir. Kesulitan apa ni? Al-masyaqqah. Kesulitan itu taysir, perlu dipermudahkan dalam menentukan hukum. Begitu punya cantik Islam, tiba-tiba kita rasa Islam tu keras. Apa pasal? Punya cantik Islam. Sama dalam bab haji sekalipun tuan-tuan. Dalam bab haji, apa ibadat haji yang paling berat? Saya tanya tuan-tuan, dalam bab haji apa di antaranya yang paling berat? Melontar lah, pasal berjalan kaki jauh. Yang lain relax kan? Melontar. Tapi kalau orang tu tak mampu melontar, apa nak buat? Dia boleh upah orang pergi melontar. Boleh upah orang pergi melontar. Sampai begitu Islam bagi kemudahan dalam bab agama, dalam bab ibadat. Oleh kerana itu, jangan kita susahkan diri dengan ibadat. Jangan rasa sulit dengan ibadat. Jangan rasa agama itu menyusahkan. Sebagaimana agama-agama lain. Agama lain ada yang menyusahkan umat dia, penganut dia. Sebagai contoh, agama Islam, dia suruh kita ibadat. Ibadat itu kita dengan Allah Ta'ala. Dia suruh kita minta ampun, kita dengan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala menjaga aib orang. Tuan-tuan buat dosa, zaman muda-muda kita nakal sebagai contoh. Zaman muda-muda kita nakal. Sana kita pergi sibu, kucing, semua ada girlfriend kita sebagai contoh. Zaman muda-muda, bila-bila dah tua, kita kata mari insaf kita. Jadi kita nak minta ampun kepada Allah Ta'ala, bagaimana caranya? Hanya kita dengan Allah Ta'ala. Ditutup ayat kita. Perlu tak beritahu bini kita dulu, apa masa muda-muda dulu nakal betul. Tak ada cerita itu. Cari gaduh buat apa? Orang perempuan dia cerita 40 tahun dulu, kalau cerita ke dia jadi angin balik. Jadi tak mau jangan cerita. Ya, mana ada dah orang jadi singa. Jadi tak boleh cerita. Islam tak suruh kita pergi buka aib pada isteri kita. Apa kita perlu jumpa imam ke? Imam nak cerita sikit lah imam. Saya muda-muda dulu nakal. Imam tanya, buat apa cerita kat aku? Ada, bukan imam sini, imam tempat lain dah. Ada. Akhir imam kata, tak ingat ke kita sama-sama dulu? Contoh. Kat sini, tempat lain. Kita sama camp dulu kata ni. Lupa.
Jadi Islam tak suruh begitu, membuka aib begitu. Bila mana satu orang nak minta ampun kepada Allah, dia terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ditutup aibnya. Sedangkan agama lain, bila buat dosa kena pergi mengaku dengan berdiri sebagai contoh. Pergi jumpa, pergi buat confession, pergi buat pengakuan dalam kotak pengakuan sebagai contoh. Tapi Islam tak susahkan begitu. Kalau kita baca dalam sejarah, pernah agama Kristian menjual sijil indulgence, sijil taubat, kena bayar minta ampun. Lagi bawah, bayar minta ampun. Sedangkan Islam, bila satu orang itu nak kembali kepada Allah, ada kena bayar tak tuan-tuan? Tak kena bayar. Kena beli baju Melayu pun nak pakai minta ampun, tak bayar. Dia pakai seluar jeans kacang motor pun boleh minta ampun. Tak ada masalah, pakai kain pelekat pun okey minta ampun. Tak pakai baju pun okey minta ampun. Begitu Islam, satu agama yang memudahkan. Jadi mengapa disulitkan orang? Ni orang sakit begitu rupa dah, kita tengok dah. Bunyi. Kita kata pakcik kena bangun semayang ni. Allah. Berpaut-paut diri kan orang tua tu. Ada orang saya tengok dekat hospital. Dia lama dah, anak dia sakit orang tua ni. Sakit tak boleh, sakit tulang belakang tuan-tuan. Bila nak sembahyang, anak dia 2 orang pergi pegang paut dia. Saya kata buat apa payah-payah? Payah baring lah. Dia kata dia kaki dia boleh bergerak lagi. Kaki dia bergerak, pinggang dia sakit, awak tak tahu anak dia. Sampai begitu. Dia kata boleh ke sembahyang baring walaupun dia boleh berdiri? Dia kata berdiri bila kita berpaut memang boleh. Semua orang boleh, tapi sakit dia, dia je yang tahu. Jadi jangan begitu. Islam ni tidak begitu tuan-tuan. Maka dalam apa pun bab agama, permudahkan. Dan yang akhir disebut apa? Tenangkanlah. Jangan suka menimbulkan pergaduhan dalam bab agama dan dalam masyarakat. Ini tak boleh. Kalau kita rasa kita boleh beri pandangan dalam perkara itu, berilah. Tapi kalau kita rasa diam itu lebih baik, maka diam. Sama macam kes Az-Zubair bin Al-Awwam. Sama macam kes Uthman bin Affan. Apakah mereka tak punya ilmu? Mereka punya ilmu. Apakah mereka tak dekat dengan Nabi? Mereka dekat dengan Nabi. Tapi mereka memilih untuk berdiam. Sama juga dalam peristiwa di antara Sayyidina Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan ketika mana ada perselisihan pandangan berlaku. Ada para sahabat yang mengambil langkah mengecualikan diri. Abu Darda sebagai contoh ambil langkah mengecualikan diri, tak mau terlibat. Bukan kerana mereka nak lari daripada keadaan, tapi memilih untuk berdiam lebih baik. Kita, jangan kau kata aku. Kau kata aku sekali, double aku jawab. Ini tak betul lah. Sedangkan Islam kata apa? Dia kata kita diam. Diam. Kalau kita jawab pun, dia tuan-tuan, ada ketikanya bila orang kata kita kena jawab. Boleh. Tapi ada ketikanya tak jawab pun tak apa. Pasal tengok jenis orang. Kalau orang tu dia cakap kerana jahil dia, kita kena perbetulkan dia. Tapi ada orang dia jauh, dia cakap sesuatu yang tidak betul, bukan kerana dia jahil, tapi pasal degi. Orang degi dia tak jawab pasal dia degi. Degi ni 3 hari 3 malam cakap apa pun tak jadi apa kat dia. Ini buat tak tahu lah lantak. Biar Allah Ta'ala akan jawab pada dia. Tapi kalau orang jahil, kita perbetulkan dia dengar cakap kita. Orang degi tak jadi apa. Orang degi macam ni dah tuan-tuan. Orang yang dia jahil, kita ajar dia tentang agama, dia minat pada agama. Dia akan masuk, dia akan ikut kita. Tapi orang degi, jomlah pergi masjid, pergi surau ni dah boleh, ikut SOP. Tapi dia degi. Dia degi, dia tak mau pergi juga. Bila kita kata, buat apa ajak dia, masa tak ada SOP, tak pakai mahal pun, dia tak lari juga. Dia nak pakai mahal, nak bagi lagi, tak lari. Dia degi dengan jahil ni 2 perkara berbeza. Sebab itu, cari jalan untuk kita elakkan diri daripada duduk dalam permasalahan. Cari jalan untuk elakkan diri daripada timbul kemaslahatan ataupun percanggahan dalam kalangan masyarakat dan umat Islam terutamanya. Kalau perlu elakkan dirilah. Kalau tuan-tuan rajin baca internet hari ni, orang Islam, siapa-siapa Islam yang bergaduh hari ni di Malaysia kan? Orang ni dedahkan aib orang ni, dedahkan aib orang ni. Apa nak buat kita? Diam je. Jangan kita menjadi nasi tambah. Jangan kita menjadi minyak menyiram api yang sedang membara ni, buat tak tahu je. Biarlah kebenaran itu ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang tu berdosa, minta dihukum oleh Allah Taala. Sama ada beri dia hidayah yang baik atau hukumnya. Tapi kalau dia tak salah,
Kita pun diam, bagus selamat kita daripada cakap benda-benda yang tak baik tentang dia. Kalau tidak, kita telah menjadi sebahagian daripada orang yang memfitnah dan kita harus jumpa dia minta maaf. Tak pasal-pasal. Jadi kerana itu dalam bab agama, jangan kita dalam bab agama dan masyarakat dalam umat Islam, jangan kita menjadi orang yang suka bergaduh dan suka berbahas-bahas tentang agama. Islam pun tak suka, tuan-tuan. Sesikit cabar berdebat. Ini perangai juga mutakhir ni. Orang alim, bukan orang alim. Ada orang yang jadi batu api. Berbeza pandangannya, jom debat, jom debat, jom debat. Islam tak bagi, tuan-tuan, kita berdebat-debat ni. Tak bagi. Muzakarah, okey. Berdebat ni, satu, ini pun jadi hal juga. Tuan-tuan, ini akhir dah pada saya. Kita boleh menyokong ke siapa yang kita nak. Kita boleh berpegang dan mengikut tarikat ataupun jalan mana-mana ulama yang kita suka. No problem. Tuan-tuan rasa ustaz ni bagus, nak ikut cara dia, silakan. Rasa ustaz ni bagus, nak ikut cara dia, silakan. Nak ikut pandangan ustaz ni, silakan. Nak ikut pandangan ustaz ni, silakan. Tetapi jangan kecam orang, jangan kritik orang yang berbeza pandangan dengan kita. Jangan. Ini pun perangai juga. Seorang ni ikut pandangan imam satu, seorang ni ikut pandangan imam dua. Dia bergaduh. Imam tak betul ni. Jangan cakap macam itu. Setiap orang ada pandangan, ada jalannya sendiri, ada sandaran ilmu, sandaran nas sendiri. Yang tak betulnya satu, kita lah. Ta'assub tak tentu gaya. Imam Ghazali apa ni? Sehingga hari ni orang berani kritik Imam Ghazali. Orang berani kritik siapa ni? Ibn Taymiyah sebagai contoh menjadi bahan kritikan manusia pada hari ini. Apa kerja macam itu? Siapa yang suka pada pandangan ulama ni, ikut. Siapa yang suka pada pandangan ulama ni, ikut. Dan raihkan perbezaan pandangan yang berbeza dengan kita. Raihkan. Buat apa kita nak gaduh-gaduh? Buat apa nak kata orang ni sesat? Orang ni tak betul. Ni menyesat lagi sesat. Nah. Masing-masing ada ilmunya, ada sandaran nasnya. Maka ikut. Ikut yang mana kita rasa nak ikut. Jangan kita bergaduh. Jangan kita kritik pandangan-pandangan orang yang berbeza dengan pandangan kita. Jadi, wallahualam, kita berhenti di setakat ni, tuan-tuan. Dua hadis yang sempat kita kongsi pada pagi ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kebaikan yang baik kepada kita, yang banyak kepada kita, dan Allah Taala lindung kita daripada wabak penyakit ini. Kita gerak penyakit Melaka ni naik turun, tuan-tuan. Naik 2-3 hari naik, sekali 2 turun. Yang ni, tuan-tuan, ikutlah SOP Jabatan Agama. Kalau dia tu cucuk-cucuklah, tuan-tuan. Jangan jadi anti-vaksin. Kalau dia kata duduk cucuk dos ketiga, dia nak bantai dos ketiga ni, reda lah, tuan-tuan. Jangan dia, kalau dia kata dos keempat sampai 10 dos pun. Itu ada orang tanya saya, macam mana ustaz ni dah bunyi dos ketiga ni. Saya kata jangan dia kata dos ketiga. Kalau dia kata cucuk vaksin ni macam orang cucuk insulin, kecil manis pagi-pagi tu, kita kena cucuk sini. Cucuk. Apa nak buat? Dah itunya kita kata apa? Way ataupun ikhtiar yang ada pada hari ni. Susah dah, tuan-tuan pergi Tiampi, pergi minta air tawar. Ada juga orang jumpa saya. Karuk je ke? Saya pun nak tahu pun ada. Ustaz minta tawar air. Kenapa? Kena COVID. Saya pun. Dia kata, ada ubat lain ke? Ada, ikut SOP. Tak tahu tawar air ni, tuan-tuan. Yang nak pergi ambil air sebab kena COVID ni, yalah, mungkin air semangat dia nak, Wallahualam. Tapi kita pun takut juga. Jadi kita doalah, minta Allah Ta'ala beri perlindungan. Janganlah kita terlalu rasa kita selamat pada hari ini. Doa jangan putus. Dan doa juga mereka yang diuji dengan penyakit ini, diberi kesembuhan segera oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga penting, tuan-tuan. Mudah-mudahan dengan sebab kita doakan dia, kita Allah Ta'ala lindung daripada kena wabak itu, insyaAllah. Wallahualam bissawab. Yang baik semuanya daripada Allah. Yang tidak baik itu di atas kesilapan, ketaifan dan jahil diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa nastaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa zayyina bil akhlaqil hasanati wal hilmi wa nawwir qulubana kama nawwarta asy-syamsa wal qamar wa sahhil lana li abwaab fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la man yatba'una shaqiyyan wa la mahruma wa la matruda
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا وحاجاتنا ومجلسنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. إلهنا دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم، wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-'asr innal insana lafi khusr wa tawassaw bis sabr.